Yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi dalam kuliah sirah kita ni tuan-tuan, walaupun lama tak main jumpa tuan-tuan ni. Macam-macam halangan, tak boleh nak terus kuliah 2 bulan lepas. Saya tak ada di sini, saya pergi Morocco tuan-tuan baru ni, tapi ada hal lah, dan 2 bulan tak dapat nak meneruskan kuliah. Sebelum tu pun tak boleh nak datang. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi. Kalau tak salah ingatan saya, malam ni kita masuk muka surat 156. Tajuk kita ialah pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf. Kita baca dulu dalam ni. Sekali lagi saya nak baca kat tuan-tuan daripada kisah asal yang diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, riwayat berkenaan dengan kisah yang kita baca ni. Peristiwa ini berlaku selepas perang Badar, atau tepatnya pada 14 Rabiul Awal, tahun yang ketiga Hijrah. Jadi perang Badar ni kita telah sebutkan dulu, peperangan yang dimenangi oleh umat Islam. Orang Islam berjaya menang dengan gilang gemilang 70 orang pemuka-pemuka Quraisy yang dahulunya musuh ketat Islam, berjaya dibunuh oleh umat Islam, dan 70 berjaya ditawan oleh umat Islam. Jadi kita boleh bayangkanlah betapa kecewanya orang-orang Quraisy atas kekalahan tersebut. Ka'ab bin Al-Ashraf ialah seorang penyair dan hartawan Arab Yahudi. Bila kita sebut Arab Yahudi ini, dia campur lah, keturunan dia ni keturunan yang bercampur antara nasab Arab dan juga nasab keturunan Yahudi. Ada dua-dua ke dia, Arab pun Arab juga, Yahudi pun Yahudi juga tuan-tuan. Penyair dan hartawan Arab Yahudi telah melakukan pengkhianatan terhadap negara Madinah Al-Munawwarah. Jadi ni bila Nabi SAW sampai ambil tindakan bunuh dia ni, ada sesuatu yang besar lah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf ni. Kerana kita sedia maklum bahawa orang Yahudi yang duduk di Madinah, tak kiralah Yahudi mana sekalipun, Qainuqa' ke, Nadir ke, Bani Quraidah ataupun kabilah-kabilah Yahudi yang kecil yang ada di Madinah ni, mereka terikat dengan perjanjian dengan negara Islam Madinah, iaitu sebaik sahaja Nabi kita masuk ke Madinah, ditabalkan menjadi ketua kepada orang-orang di Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi mengadakan perjanjian dengan penduduk Madinah, khususnya orang-orang Arab, Aus dan Khazraj, dan Nabi juga mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah Yahudi yang menetap di Madinah Al-Munawwarah, dan mereka pun setuju untuk sama-sama menjaga keamanan negara Madinah, untuk sama-sama tak buat kacau, tidak mengkhianati negara yang mereka diami, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Ayahnya berketurunan Arab, kabilah Tai. Sebut gelak orang Melayu sebut Tai ni tuan-tuan, tak sebut Ta jadi Ta Jahannam lah. Tai yang sebut kabilah Tai, sebut elok lah. Dan ibunya Aqilah binti Abil Huqaiq. Ini keluarga-keluarga pembesar daripada kabilah Yahudi Bani Nadir. Aqilah binti Abil Huqaiq daripada Yahudi Bani An-Nadir. Jadi satu hak Arab tu tak apa, tapi Arab Tai ni pun tuan-tuan adalah
Arab yang kalau kita baca nanti ke ujung nanti kita akan tengok antara kabilah-kabilah Arab yang memang lewat sangat masuk Islam. Lewat sungguh mereka masuk Islam. Sampai orang pakat masuk Islam belaka dah, mereka tak masuk lagi Islam. Adi bin Hatim, ini nama besar dalam kabilah Tai ni. Adi bin Hatim last baru masuk Islam. Sampai Nabi tulis surat suruh dia masuk Islam. Abang mainlah masuk Islam, jangan takut, kami akan muliakan kamu. Barulah dia balik, lari pergi ke Syam, barulah balik, akhirnya baru masuk Islam. Ka'ab telah pergi ke Mekah. Dia ni kesalahan dia yang menyebabkan sampai ke peringkat Nabi SAW menjatuhkan hukuman bunuh kepada dia ni, walaupun dia orang kira Arab lah, ayah dia Arab kan. Jadi ke mana pun darah Arab juga lah. Yang sampai Nabi wan sebab ada salah besar, ada pengkhianatan yang terlalu besar yang telah dilakukan oleh Ka'ab ni terhadap negara yang dia bernaung, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Melalui syair-syairnya dia pergi Mekah kan. Pergi Mekah orang Quraisy daripada tahun lepas duduk sedih bila kalah dalam perang Badar. Orang Arab ni pula tuan bila dia sedih tambah atas kematian orang-orang yang depa sayang, depa kasih. Depa bukan macam kita. Kita kalau orang Melayu kan sedih juga, tapi biasa-biasa ya, saya ingat sedih kan. Satu orang Melayu kalau bini mati kubur duk merah lagi menikah lain dah. Orang Melayu sayang kami kat bini dia, rayau kami. Tapi tak ada lama mana kan. Tuan dengarlah menikah dah. Orang Melayu sedih tak tu lah. Arab tak. Depa teriak ni, teriak dia tu ada nama, dia panggil an-niyahah. Niyahah ni ialah dia menangisi kematian ni melampau-lampau sampai ke peringkat takat tepuk dada, ambil pasir buah atas kepala, rayau darah tu, melolok, melalang, apa nama nak sebut ni, istilah pun tak tahu nak sebut. Tu biasa sampai koyak-koyak baju, sampai tarik ni luka-luka badan ni, dia akan riak. Sampai ada masa lepas perang Badar tu, kerana ramai sangat orang yang mati yang kena tawan, 140 orang, tuan-tuan bayang lah, bukan sikit. Heboh Mekah Al-Mukarramah, sehingga Abu Sufyan keluar arahan supaya tidak dibenarkan menangis, diharamkan perbuatan niyahah ni, pasal memalukan mereka. Tak malu lagu mana tuan-tuan, dah duk teriak tu kan, duk riak tanu, duk riak. Orang Mekah ni orang duk mai, orang buat umrah. Cara mereka lah buat umrah, main menega. Tapi bila tengok suasana tu, aib kepada bangsa Quraisy. Kalah, semua orang sebut kekalahan tersebut. Orang balik cerita di sana, orang balik cerita di sini, tersebar. Maruah mereka tercemar. Supaya Abu Sufyan keluarkan arahan supaya dilarang menangis. Jadi Ka'ab ni dia pergi Mekah, dia tengok suasana tersebut, dia bersyair, dia kesian kepada orang Quraisy. Kemudian dia mengungkapkan syair menangisi pemimpin-pemimpin Quraisy yang terbunuh di Badar. Bila dia syair ni dalam kalangan orang Arab, dia tak macam kita ni biasa-biasa ya. Tapi syair ni satu bahasa yang bila diungkapkan, dia punya menusuk kalbu dia tu melebihi daripada segala-galanya. Menyebabkan orang Quraisy ini bangkit semangat, sakit hati, nak padam dah tu. Tapi bila dia bancuh dengan syair-syair dia tu, orang Quraisy ni semangat, dan dia menggesa pula, bukan takat menangisi kematian mereka. Syair kalau yang menangisi orang mati ni dia panggil ratha. Dia ada tema syair ni. Kalau hak jenis cinta ni dia panggil ghazal. Syair ghazal. Kalau hak yang jenis orang mati ni dia panggil ar-ratha. Dia sebut tu sehingga membangkitkan kemarahan orang Quraisy terhadap umat Islam semula, menyebabkan mereka lagi geram, lagi sakit hati, sampai mereka memang berazam sungguh-sungguh untuk memerangi umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi apa yang dia buat ni tuan-tuan,
boleh menggugat keamanan negara Islam Madinah. Tindakan yang dilakukan oleh Ka'ab bin al-Ashraf. Tak cukup dengan tu, dia hina Nabi SAW. Dia rakyat Madinah kan. Dia hina Nabi SAW. Dalam riwayat, setengah-setengah riwayat menyebutkan yatashabbabu binisa'il muslimin. Yatashabbab ni dia mengungkapkan syair-syair menggambarkan keindahan wajah dan tubuh badan wanita-wanita Islam di Madinah. Jadi syair ni syair yang Arab kata khali', syair lucah lah, kepada menggambarkan wanita-wanita Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Ka'ab bin al-Ashraf ni menimbulkan kemarahan Nabi SAW kerana dia telah melanggar peraturan, melanggar kita kata apa, perjanjian yang telah ditandatangani oleh penduduk Madinah, termasuk orang Yahudi. Dia Arab pula, mak dia Yahudi Bani Nadir pula. Jadi menyebabkan Nabi SAW keluarkan arahan agar dia dibunuh, tuan-tuan. Sebab ni termasuk dalam pengkhianatan terhadap negara, boleh dijatuhi hukuman bunuh oleh Nabi kita SAW. Dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat lengkap dan cerita ni, tuan-tuan, saya baca ke tuan-tuan sikit. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Jabir bin Abdullah cerita. Tak ada lah ni, tuan-tuan. Ni saya baca panjang sikit lah. Dalam tu dia lah, bila menulis ni, tulis nak bagi ringkas, tapi tak puas, dia nak kena baca juga yang daripada teks asal tu. Dalam Sahih Bukhari ni kan, Jabir cerita, Nabi SAW kata kepada para sahabat satu hari, man li Ka'ab ibn al-Ashraf, siapa yang sanggup untuk membunuh Ka'ab bin al-Ashraf? Dia orang kaya, hartawan, penyair ni, orang terkenal, orang yang ada follower ramai lah. Kalau TikTok dia tu mau tak tahulah banyak mana, orang disayangi oleh masyarakat, artis kan, orang suka, orang minat. Jadi Nabi SAW keluar arahan itu, man li Ka'ab ibn al-Ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulah, sesungguhnya Ka'ab telah pun menyakiti Allah dan Rasulnya. Tindakan tadilah kita telah sebutkan sebentar tadi ni, tuan-tuan. Faqala Muhammad ibnu Maslamah, kata seorang sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Maslamah, salah seorang sahabat Nabi daripada kabilah Khazraj. Nabi, dia kata kat Nabi, atuhibbu an aqtulahu ya Rasulullah, adakah engkau suka wahai Rasulullah aku membunuhnya? Mana arahan Rasulullah tadi tu taklah sebut suruh bunuh direct, tapi difahami oleh Ka'ab, difahami oleh Muhammad bin Maslamah, tindakan yang disebut oleh Nabi tu seolah dia faham memang Nabi nak suruh bunuh. Kamu nak aku bunuh dia ke wahai Rasulullah? Kamu sukakah kalau aku bunuh dia wahai Rasulullah? Qala na'am. Lalu kata Nabi SAW, iya, aku nak dia. Orang lagu ni tak boleh biang. Kalau kita lah kepecat lah kan, gantung keahlian gitu lah. Ni tuan-tuan ni, kalau sampai pengkhianatan sampai peringkat ni, hukum dia ialah bunuh. Nabi letak dibunuh terus. Qala i'dhan li fali aqul. Kemudian Ka'ab Muhammad bin Maslamah ni, tuan, minta satu kepada Nabi SAW. Bila nak minta pi bunuh ni, bukan boleh pi bunuh begitu, bukan senang. Dia minta izin kepada Nabi satu perkara, iaitu dia kata, izinkan aku wahai Rasulullah untuk aku katakan sesuatu. Maksudnya apa? Aku terpaksa berbohong untuk melaksanakan misi ini. Dah nak pergi bunuh orang kan, biar ni aku nak bunuh orang, boleh ke pergi bunuh orang kan?
Memanglah tak boleh kan, dia nak melaksanakan misi besar ni. Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ada tipu hela, tipu muslihat, yang kena muhung sikitlah. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan, dalam bab-bab tertentu dibenarkan untuk melakukan pembohongan ni. Pada perkara-perkara yang syariat pandang boleh. Tapi mungkinlah pada pandangan orang bukan Islam, dia akan tuduh apa orang Islam muhung. Tapi untuk maslahah Islam, ada ketika-ketika tertentu dibenarkan. Kita duk guna istilah ni tuan-tuan, kita guna istilah dalam masyarakat Melayu kita apa dia? Muhung sunat. Pandai orang kita ni. Kita muhung sunat. Hak dia guna sangat muhung bini dia. Hak tu dia duk guna selalu. Dia hukum bohong ni, berdusta ni, dia boleh berubah keadaan dia. Ada ketika dia bukan takat sunat, dia boleh jadi wajib. Ada sampai ketika tertentu wajib kita berbohong dalam Islam ni kan. Tak boleh pada ketika tu kita kata, bohong mana boleh masuk neraka kalau bohong ni jadi munafik. Dah wajib bohong pada ketika itu. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala perincikan hukum-hukum ni dalam kitab Al-Adhkar, tentang tempat-tempat yang dibenarkan kita berbohong ni kan. Antaranya ialah untuk kita islah, untuk kita mendamaikan antara orang yang bergaduh. Duk buat betul semua, dah habis kelai orang. Ada benda dia ada kata apa? Dah dia tak kata. Aku dengar dia cakap elok pun. Tu kita wajib berbohong. Kalau buat saya kena berkata benar, mampu kan. Duk pergi sampaikan pula hak kawan tu, kita dengar kawan tu kata tadi ni, tak boleh. Pada ketika itu kita kena berbohong lah. Dalam peperangan, dalam suasana-suasana yang dibenarkan, ya boleh. Tetapi tidaklah bermakna berbohong sampai ke peringkat tak ada batasannya dalam syariat. Tak. Ada ketika dibenarkan, tetapi kena diukur dengan kayu syariat kita. Okeylah tuan-tuan. Lalu Nabi SAW bila diminta izin oleh Muhammad bin Maslamah, Nabi kata qala qul. Nabi kata okey tak apa, buat, ucapkanlah. Boleh pada ketika untuk dijadikan hela supaya hukuman terhadap Ka'ab yang telah melanggar perjanjian dengan negara Islam Madinah itu boleh dilaksanakan insya-Allah. Qala fa'atahu faqala lahu inna hadha ar-rajul qad arada as-sadaqata minna. Dia pun pergi jumpa dengan Muhammad, dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, dia tak pergi seorang lah, dia pergi dengan beberapa orang sahabat. Salah satunya nama Abu Nailah yang merupakan saudara susu kepada Muhammad, kepada Ka'ab bin Al-Ashraf ni kan. Depa pergi tuan-tuan, depa kata apa tuan-tuan? Dia kata kami yang mai ni, kami silap dah. Kami dah buat silap dah. Tak ikut cakap kamu dulu ni masa awal-awal. Dia memang bersanah, dia memang duk lawan Islam, tak bagi orang masuk Islam. Tapi depa masuk juga. Lah ni kami dah duduk di bawah kepimpinan dia. Muhammad ni lah ni, dia kenakan cukai-cukai tertentu dalam negara. Sedekah disebut di sini. Dia bebankan kami sehingga menyusahkan kami ni hak jadi pengikut dia pada ketika ini. Wa qad annana ay at'abna. Faqala Ka'ab. Lalu Ka'ab ni bila sampai ke peringkat dia dengar depa ni macam menyesailah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memeluk Islam, memeluk ajaran Islam. Kemudian bila masuk Islam jadi susah pula kerana ikut ajaran Islam tersebut. Dia pun tanya, lah apa nak apa? Dia suruh depa ni keluarlah daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Ka'ab, inna qad ittaba'nahu. Kami ni nak buat macam mana? Kami dah ikut dah dia. Kami dah masuk dah agama dia. Kami berada di bawah kuasa dan pemerintahan dia.
wa nakrahu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi syai'in yasiru amrahu. Kami tak maulah terus tinggal dia, tinggalkan ajaran dia begitu saja, tak ikut dah di bawah pemerintahan dia, sehingga kami nak tengok lu nak jadi apa ni kalau kami ikut dia juga ni kan. Wa qad aradtu an tuslifani salafan, kami nak minta hutang kepada kamu lah wahai Ka'ab, iaitu salaf. Salaf ni ialah salam. Kami nak minta hutang buah kurma kepada kamu, yang nanti bila mai musim kurma kami nanti, kami akan bayar balik kepada kamu kurma yang kami hutang kamu tersebut. Nak kurma dia daripada Ka'ab ni, sebab dia orang kaya. Dia ada, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Madinah Al-Munawwarah, kalau tuan-tuan saya rasa hak duk pergi umrah kan, di sini Ustaz Hafiz duk bawa pergi umrah apa, ada tempat dia ada istana dia di kota Madinah Al-Munawwarah, yang kita boleh pergi tengok lagi kesan istana dia tu sampai hari ni duk ada di Madinah Al-Munawwarah. Kalau kata depa tak bawa, tuan-tuan tanya orang sana, boleh nak pergi tengok Qasru Ka'ab bin Al-Ashraf. Kita boleh pergi tengok tempat tersebut. Memang besarlah istana dia tersebut. Walaupun dah runtuh dah sebahagian besarnya, kita masih boleh pergi tengok lagi kawasan tersebut, milik dia dengan kawasan kebun kurma di Madinah Al-Munawwarah. Lalu dah mereka minta hutang, akan dibayar kemudian bila tiba musim kurma nanti. Qala fama tarhanuni, jadi dia kata okey, aku boleh bagi, tapi tak mau, takkan nak bagi saja segi hampa kecoh aku, hampa tipu aku sendiri lagu mana lah, bagi gadaian kepada aku. Jadi bagi sesuatu gadaian untuk diletakkan, disimpan di tempat aku ni, untuk menenangkan hati aku, hampa mesti akan bayar hutang yang hampa minta tersebut kepada aku. Qala ma turid, kata Muhammad bin Maslamah, kamu nak apa? Apa yang kamu nak kami letakkan sebagai barang gadaian kepada kamu? Qala tarhanuni nisa'akum. Okey, tak apa, kalau hampa nak, hampa gadai kepada aku, letakkan isteri-isteri hampa di rumah aku ni, di istana dia. Mampu minta bini ni tuan-tuan ni kan, suruh letak itu ni. Qala anta ajmalul arab anarhanuka nisa'ana. Mana boleh, kata Muhammad bin Maslamah, kamu ni kalau kira di kalangan bangsa Arab paling handsome, ajmalul arab. Kalau kami gadai isteri-isteri kami jahanam. Apa tak setuju? Apa berhelah dengan dia ni? Qala, mana dia lagi? Qala lahu tarhanuni auladakum. Kalau lagu tu boleh tak? Hampa bagi ke aku anak-anak kamu pun tak apa. Anak-anak laki-laki kamu mai tak di tempat aku ni, aku jaga sampai hampa bayar semula hutang tersebut. Kata Muhammad bin Maslamah, qala yasubbu ibnu ahadina fayuqalu rahnun fi wasqaini min tamrin. Apa kata tak boleh, nanti anak-anak kami maki kami lagi, sanggup gadai anak ni kerana satu wasak, dua wasak korma, mana satu sukatan korma yang kami hutang kepada dia. Malu kami, itu suatu yang menyebabkan maruah kami tercemar di kalangan anak-anak kami. Walakin narhanuka as-silah. Tak apalah wahai Ka'ab, kami janji kami akan bayar dan kami akan bagi gadai kepada kamu ni silah. Silah ni ialah apa nama kita panggil, senjata-senjata kami. Kami akan gadai senjata-senjata kami untuk kami letakkan di sini. Dia pun setuju, tuan-tuan. Jadi tu rancangan yang dilakukan oleh Ka'ab Muhammad bin Maslamah, berjaya lah. Maknanya dia sanggup untuk nak bagi kurma kepada mereka, dan mereka akan mengambil kurma tersebut pada masa yang telah dijanjikan. Fawa'adahu an ya'tiyahu bil Harith ibni Aus wa Abi Nailah wa Abi Abs ibni Jabir dan beberapa orang sahabat. Kemudian mereka berjanjilah nak mai dengan beberapa orang, nak bawa balik kurma-kurma dan bawa mai senjata-senjata daripada Madinah Al-Munawwarah untuk dijadikan sebagai barang gadaian yang akan diserahkan kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi malam ni tuan-tuan, dia pemain ni nak bawa balik barang-barang ni, nak bawa senjata, mestilah malam. Kalau siang orang nampak. Jadi malam, satu malam, ringkas ceritanya, dia pun pi tuan-tuan. Bila dia pi sampai
di kawasan istana yang dimiliki oleh Ka'ab bin Al-Ashraf ni, mereka pun bagi isyarat untuk dia turun. Dekat dia nak turun ni, bini dia tak bagi pi dah. Bini dia rasa lain macam dah. Bini dia kata apa tuan-tuan? Bini dia kata, wallahi inni la asma'u sautan fihi al-maut. Dia kata, ish, jangan pi lah abang, cik bahasa tak senang dengar secara suara mereka bagi salam tu. Bagi salam lah kita kata kan, bagi salam tu fihi al-maut, dalam salam tersebut tu ada kematian. Ni ada rancangan buruk daripada musuh, jangan duk pi. Tapi Ka'ab ni dia nak pi juga, dia nak mati kan, dia pi juga. Dia kata, yang aku nak pi tu suara tu aku kenal tu Muhammad bin Maslamah. Tu kawan aku, kawan baik aku di Madinah ni daripada dulu ni. Dan Abu Nailah ni ialah saudara susu dia daripada kecil. Dia panggil saudara susu. Yang mai tu Abu Nailah. Tak ada masalah, dia kata pi. Dan aku akan pi sekalipun aku mati, dia kata. Dia pun pi lah tuan-tuan. Jadi bila pi tuan-tuan, dia buat satu helah kepada dia. Dia orang kaya, dia orang besar ni tuan-tuan. Segak pula orangnya. Dia punya minyak wangi dia pakai ni tuan-tuan. Arab ni tempat dia pun minyak wangi antaranya dia rambut. Dia rambut dia ni, dia sapu minyak wangi. Minyak wangi dia kira mahal kali. Kalau kita pergi beli di Mekah di kedai Abdul Samad Al-Qurashi, mahal. Jadi bila sampai Abu Nailah dengan Muhammad bin Maslamah ni, mereka buat-buat. Kata, ish, wangi lah. Hang pakai minyak wangi apa ni? Wangi sangat ni, kami tak pernah cium satu minyak wangi yang lebih daripada yang engkau pakai ni, wahai Ka'ab. Inna najidu minka rihat tib. Dia kata, aku bawa minyak wangi ni. Mereka minta izin kat dia untuk, aku nak cium minyak wangi tu, macam mana boleh tak? Jadi masa tu lah tuan-tuan, bila dia tunduk kepala dia, suara kat mereka, ketika itulah dipenggal kepala dia oleh para sahabat Muhammad bin Al-Maslamah. Juga beberapa orang sahabat yang ada di sana bawa balik kepala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisah yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik kerana mengkhianati perjanjian dengan negara Islam Madinah. Ada perjanjian yang telah dibuat, depa langgar. Maka pada ketika-ketika seperti itu dibenarkan kepada negara untuk melaksanakan hukuman hatta sampai ke peringkat bunuh sekalipun dibenarkan. Dan dalam proses nak melaksanakan tersebut, syariat membenarkan perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat ini ikut ruang yang diberikan oleh agama kita ni kan. Ini kisah yang kita dengar pada malam ni tuan-tuan. Kemudian saya ingat cerita seterusnya tu kita sambung. Kemudian saya nak sebut satu lagi perkara, saya ingat tak sebut tak patutlah. Hari ni berapa hari bulan Rejab ni tuan-tuan ni? Hari ni dah masuk 5 hari bulan Rejab. Mungkin ustaz-ustaz lain dah sebut kepada tuan-tuan. Cuma saya sebut kepada tuan-tuan ni soal bulan-bulan haram ni tuan-tuan. Salah satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari berkenaan dengan kelebihan bulan-bulan haram ni ialah Nabi sebutkan tentang bulan-bulan ni ketika khutbatul wada', khutbah terakhir, khutbah amanat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan ibadat haji. Haji itu pun kita panggil haji wada', haji perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba kita nilai yang kita nak baca ni tuan-tuan sekali lagi ni. Bila sesuatu perkara tu disebut oleh siapa-siapa lah sebagai amanat terakhir, mana dia nak mati lah, macam tuan-tuan nak mati lah. Kita dekat nak meninggal dunia, duk sakit lah, kita panggil semua anak-anak kita balik, ni ayah nak pesan sesuatu. Hak pesanan kalau sampai terakhir lagu tu penting tak penting? Mesti penting lah. Jadi Nabi masa duduk di Padang Arafah pada tarikh 9 hari bulan Zulhijjah tahun yang ke-10 setelah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi kata lagu ni. Nabi kata, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Nabi kata, sesungguhnya masa, zaman telah berputar, beredar, dan hari ini telah berada
seperti hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tu kamu kena ingat ada 4 bulan yang dihormati, yang mesti dimuliakan. Ini amanat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Thalathun mutawaliyat, ada 3 bulan yang duduk berturut-turut. Nabi bilang nama bulan-bulan yang berturut-turut tersebut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajabu Mudhar, dan Rajab orang-orang Mudhar. 4 bulan dua ada. Pertama yang tuan-tuan kita nak faham hadis ni, pasal apa Nabi SAW sebut kata masa ni dah kembali seperti mana hari Allah Subhanahu wa taala cipta langit bumi ni, hari kita duk ada hari ni. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Sebabnya ialah orang Arab ni depa mulia bulan-bulan haram ni. Bulan hak 4 tadi tu depa sangat mulia, depa jaga. Pasal dulu depa ambil syariat daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ada lagi lah, walaupun depa dah tinggal sebahagian besar ajaran tauhid pun depa tinggal. Haji ada lagi, tawaf depa tu, sa'i ada, wukuf di Arafah ada, tapi depa ubahlah ajaran-ajaran tersebut. Salah satu yang masih kekal, walaupun yang tu pun depa ubah, tapi ialah menghormati bulan-bulan haram, memuliakan kedatangan 4 bulan tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Hak tu ada lagi. Tapi dalam keadaan depa duk mulia tu pun depa kecoh lagi. Depa ubah lagi. Macam mana depa ubah? Depa ubah kadang-kadang setahun ni tuan-tuan. Setahun ada 12 bulan. Kadang-kadang ada tahun-tahun tertentu jadi sampai 13. Pasal apa tuan-tuan? Depa ni bila depa nak perang, bila depa nak pergi perang, depa hidup biasa dengan perang. Tak perang tak boleh duduk. Dia jadi Allah tak senang duduk. Dia nak pergi perang juga. Dia ada lah tujuan tu. Jadi dia bentuk satu jawatan kuasa untuk ubah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwarisi turun temurun ni. Depa lantik satu jawatan kuasa, nama jawatan kuasa ni Ahlun Nasa. Ahlu An-Nasa. Ahlun Nasa ni diberi kuasa kalau perlu kita tangguh dulu kedatangan bulan haram. Masuk dah Zulqa'dah ni, mana bulan depan tu Zulhijjah lah, tak jadi lagi. Bulan ni kira bulan tak haram lagi. Bulan pula. Jadi menyebabkan apa yang terjadi pada tahun tu, hak 12 jadi 13 Ada ketikanya bulan Rajab. Dia tak, kita jangan kira bulan Rajab, kita kira Syaban dulu, baru Rajab. Pasal apa? Ada keperluan tertentu. Tapi orang-orang Mudhar, salah satu kabilah besar Arab, depa kalau Rajab depa tak kacau. Hal lain depa ubah juga, tapi kalau Rajab depa jaga. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila berlalu masa yang panjang, tahun ni ubah, selang 2-3 tahun pula ubah pula, saat lagi tahun depan pula ubah pula, tahun tu saat lagi balik pula. Jadi menyebabkan bila duduk dalam bulan Zulhijjah, betul ke Zulhijjah tu Zulhijjah? Takkan masa tu belum masuk Zulhijjah lagi, takkan lepas pada Zulhijjah dah. Jadi bercelaru habis ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, iaitu setahun ada 12 bulan tu, jadi tak serasi, tak betul ya dah. Tapi Nabi bagi penegasan. Nabi kata tahun ni Allah telah kembalikan masa tu kepada masa yang asalnya. Ni aku berdiri hari ini ialah bulan Zulhijjah. Tarikh hari ni ialah 9 hari bulan Zulhijjah. Setahun siapa pun tak boleh ubah dah. Mulai daripada saat ini, setahun tu mesti ada 12 bulan, dan dalam 12 bulan tersebut ia adalah ketetapan syarak. Kita kena jaga 4 bulan ni, kena muliakan dia, kena hormati kedatangan 4 bulan ni kan. Tu sebab Nabi SAW sebut perkara ni ketika berada di padang Arafah masa khutbatul wada'. Jadi tuan-tuan, penegasan daripada hadis ni pertama yang perlu kita ambil ialah kita kena balik semula kepada memuliakan semula bulan-bulan haram ni.
Sebab Nabi sampai pesan masa khutbah wada'u, bukan benda kecil. Sampai kat zaman kita tuan-tuan, macam saya pernah sebutkan di sini, sampai anak-anak kita tak tahu bulan haram. Ni masuk Rejab ni tak tahu apa budak kita. Rejab tak ada apa nilai. Kita ni semua yang main malam ni, yang dengar ni tuan-tuan, kena buat sesuatu. Macam mana nak bagi anak-anak kita tahu? Kata, oh bulan haram, bulan yang kena muliakan dia. Kalau anak kita tanya, lagu mana nak muliakan bulan ni? Hak tu Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan balik buka surah Al-Taubah. At-Taubah ayat 36. Allah kata, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan buat naya, jangan zalimi diri kamu ketika kamu berada dalam bulan-bulan al-ashhurul hurum. Salah satunya bulan Rejab. Ulama kita syarah lah, walaupun panjang tu Allah sebut, maksudnya ialah jangan buat dosa bulan ni. Mana masuk bulan ni, start ni Rejab lah. Kita bagus juga ada peringatan lah Facebook kan, oh Rejab lah. Tapi orang duk sebut, banyaklah membaca apa nama, doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Bukan tu saja. Yang lebih penting pada tu ialah kita kena bagi peringatan bahawa masuk bulan ni umat Islam kena muliakan kedatangan bulan Rejab ni dengan cara kena lebih berhati-hati. Jangan sekali-kali buat naya kat diri, iaitu jangan buat dosa, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir dia. Jadi kita bulan lain pun tak boleh buat dosa, tapi bila mai bulan ni kena lebih berhati-hati, kena jaga sungguh-sungguh. Kerana kata Imam Al-Qurtubi, dosa yang dilakukan dalam bulan haram akan dilipat gandakan balasannya di hari akhirat kelak. Kita buat dosa bulan ni, dosa kita berganda-ganda akan dibayar oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Dan begitu juga bulan ni, tanda mulia bulan ni tuan-tuan. Haram ni kan, haram tu makna mulia. Pahala pun, kebajikan yang kita buat ni tuan-tuan, mai malam ni, tuan-tuan dengar kuliah malam ni, tuan-tuan mai sembahyang jamaah tadi, sehari Aisyah salat jamaah lagi, esok salat. Setiap kebaikan yang kita buat, pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudha'iful 'iqab bil 'amali sayyi kama yudha'ifu thawab bil 'amali salih. Itu kata-kata Al-Imam Al-Qurtubi nak bagi tahu kita, itu cara kita nak memuliakan kedatangan bulan haram ni kan. Jadi setiap orang kena tahu, ni bulan mulia ni kan, kena bagi dia buat pahala digandakan, buat dosa akan digandakan balasan di hari akhirat kelak. Jadi itulah cara Islam untuk kita ni jadi baik tuan-tuan kan. Rejab jadi baik, esok masuk Syaban, Syaban ni pun masih bulan mulia lagi, masuk Ramadan bulan mulia lagi. Kita memang tak berani buat dosa bulan Ramadan. Selanglah sat bulan Syawal, bukan bulan haram, masuk balik nanti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Sepanjang masa tu ialah bulan yang siapa buat dosa digandakan dosanya, insya-Allah. Melalui tarbiyah yang disusun, program yang disusun dalam agama kita ni, keluar daripada bulan-bulan haram. Mesti ada kesan dalam diri kita kerana kita ikut program dia. Tapi bila kita tinggal sampai tak tahu langsung adanya bulan-bulan tersebut, menyebabkan akhirnya orang tak tahu apa bulan-bulan haram ni tuan-tuan. Okey. Jadi itu pesananlah sempena kita masuk bulan Rejab, bulan haram yang dinamakan sebagai al-ashhurul hurum oleh Allah, oleh Nabi SAW. Mai kita perbanyakkan amal ibadah, kebajikan, dan mai kita tinggal segala maksiat sepanjang kita berada dalam bulan ini. Jadi akhir sekali, kami pihak Yayasan Amal, mai sempena bulan ni kita buka peluang lah untuk tuan-tuan buat kebajikan melalui pihak Yayasan Amal. Program wakaf-wakaf kita aktifkan semula. Wakaf buat masjid, wakaf untuk buat telaga, wakaf Al-Quranul Karim. Juga kita kempen lah barang-barang hak kita jual melalui koperasi Yayasan Amal. Baja kita, juga kita jual minyak zaitun. Minyak zaitun ni tuan-tuan, kalau tak rasa lagi, kalau tak ada siapa yang ada dalam masjid kita ni tak dah tengok lagi minyak zaitun yang diedarkan oleh pihak Yayasan Amal, sekali boleh tengok lagi belakang sana tuan-tuan, boleh rasa seorang secancar jadilah. Biar tuan-tuan tahu produk tu dikeluarkan oleh pihak Yayasan Amal, dan tuan-tuan boleh dapatkan barang tu daripada Al-Fadhil Ustaz
hafiz di masjid tuan-tuan insya-Allah. Ataupun tuan-tuan boleh terus ke pejabat kami lah, pejabat Yayasan Amal Malaysia yang berada di daerah tuan-tuan ni, di Sungai Petani ni tuan-tuan. Jadi sekadar itu kuliah saya untuk malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap yang kurang tu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.